Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada muka surat 43 kitab Muhimmah, dan tiada harus perempuan itu puasa sunat melainkan dengan izin suaminya. Maka jika berbuat ia, nescaya berdosalah perempuan itu dan lagi tiada diterima daripadanya. Ini satu lagi perkara yang maknanya bila kita kata masuk dalam bab taat kepada suami ini, sebagai isteri taat kepada suami, hak yang macam banyak dah kita sebut itu macam-macam. Dan di antaranya lagi dia kata sini, orang puang tu dia tak boleh puasa sunat melainkan dengan izin suami dia. Ya, hak puasa wajib lain, puasa Ramadan, puasa wajib itu lain. Hak ni puasa sunat, sunat Isnin Khamis ataupun puasa sunat-sunat yang lain. Maknanya kalau dia nak puasa sunat itu, dia kena minta izin suami dia lah. Ya, dia kata kalau dia buat juga berdosa dan tidak diterima. Ya, jadi maknanya kalau kira puasa ni puasa sunat, puasa yang baik. Ya, benda puasa sunat ni ibadat, perkara yang baik. Tapi dalam bab ibadat pun kalau benda tu sunat, maknanya nak kena minta izin suami. Minta izin itu maknanya khabar lah sepatah. Dah esok hari Senin, esok saya nak puasa. Ya, esok hari Arafah saya nak puasa. Suami kata tak apalah. Ya. Dan tiada harus pula memberi suatu daripada rumahnya melainkan dengan izin suaminya. Ya. Jadi kalau nak beri sesuatu benda dalam rumah, nak beri kepada orang pun, dia kata kena minta dengan suami juga. Ya. Mungkin kalau biasa orang puan ni, kita duduk rumah kan, tiap-tiap bulan, ujung bulan boleh agak dah. Biasa adalah hok mari tu seorang, hok makcik Bangla tu dengan anak dia kecil seorang mari di rumah. Tak ada, sama ada akhir bulan ataupun awal bulan. Tak, balik-baliknya gitulah. Jadi kita khabar daripada awal nak kepada suami tu, dan dia pun mungkin dia tahu dah. Ni biasa akhir-akhir bulan ataupun awal bulan ni kata ada hak mari minta sedekah tu. Boleh tak kalau saya nak beri benda ni misalnya. Nak beri benda tu, nak beri benda ni, ikutlah. Suami kata tak apa, beri lah. Maksudnya begitu. Ya, jadi maknanya kalau nak beri sesuatu pun, hak daripada dalam rumah tu pun tak boleh ikut dan gitu je. Dia kata mereka dengan izin suami kau. Melainkan hak dia kata boleh berinya, ya, melainkan dengan makanan yang basah yang takut binasa. Ya, dia kata sini melainkan makanan hak yang basah yang takut binasa. Maknanya kalau benda hak cepat busuk, cepat rosak, cepat basi ke, ya, hak jenis masuk malam tadi dengan bersatang apa semua, kalau nak beri bertakarang, jawab dia boleh beri. Tapi kalau beri juga pergi kawan tu pakai sakit perut, main pula alik bilik air lah. Ya, nak kena marah dia. Apa pula beri hak basi ni misalnya. Ya, jadi dia kata kalau benda tu takut binasa, maka iaitu boleh. Haruslah bagi perempuan itu memberikan dia bagi seorang dengan tiada izin suaminya. Boleh beri, dia kata tak perlu izin suami. Maka jika berbuat ia, ya, kalau dia buat begitu, dia beri benda tu tidak dengan izin suami, dia kata boleh beri, ya, nescaya adalah bagi suami itu pahala dan adalah atas perempuan itu berdosa. Berat juga ustaz. Beri dah, beri, tapi boleh pahalanya suami, boleh pahala. Puan tu boleh dosa pula dah. Pasal apa boleh dosa? Sebab dia kata tak minta izin suami. Dah beri itu, pahala boleh ke suami? Oh, padang gini.
Jadi maknanya nak bagi tahu, orang panggil besarnya perkara yang berkait tentang taat suami ni siapa gitu nak. Ya. Hari pagi ni masuk sedap je. Lepas tu nampak banyak je. Rasa nak beri jirang semakuk. Nak ataupun nak beri jirang sikit. Ya. Barangkali benda gitu pun nak kena khabar juga nak. Ya. Siapa gitu? Ya. Sameh patah kepada suami. Ya, saya buat kuih sedap pagi ni nampak banyak je. Saya beri ke jirang kita sikit boleh tak? Nak atau ya. Atau kepada suami tanya, ya. Ataupun cadang dah malam ni. Ya. Pagi esok nak buat benda misalnya. Lepas tu rasa nak buat lebih sikit. Nak khabar sudah? Belum ada suami pergi kerja ke misalnya. Nak hari ni saya nak buat kuih gini sikit, lepas tu buat lebih, ya. Nak beri, ya. Boleh tak? Jadi maknanya betul keizinan tu kita kata kalau seorang isteri yang baik itu dia akan berusaha lah untuk khabar. Dah ejah. Ya. Hak pagi ke, hak tengah hari ke, hak petang ke, hak malam ke ataupun ya, tengoklah macam mana kan. Ataupun minta izin itu dengan secara umum ke misalnya izin. Ya. Maknanya kalau saya buat benda ni lebih ke bila-bila ke, lepas tu kalau saya beri lebih sikit kepada jirang ni tak apa Suami kata tak apa, beri Nak, misalnya. Maknanya betul-betul keizinan tu pendek kata kena minta juga. Ya. Dengan kata lain maknanya buat ikut pandai kita gitu tak boleh. Kecuali kalau suami kata tak apalah dalam rumah ni pandai-pandai awak kan. Barang dapur ke saya beri ni. Contohnya lah hak bagi yang ada suami tu, saya beri ni RM200, RM300 ni nak saya tak ada ni ke ikut pandai awak lah nak beli barang dapur. Bawang gitu gini apa semua pandai-pandai ejah nak. Maknanya kalau buat pun kalau ada lebih apa rasa nak beri ikut pandai. Kalau dia kata gitu. Kan? Yang pentingnya kita kata biar ada persefahaman antara suami isteri tu faham kehendak-kehendak ataupun apa benda yang patut dia buat. Jangan jadi orang panggil dengan sebab kuah semakuk. Tak, dengan sebab kuah semakuk, dengan sebab kuih semakuk, kerana tak minta izin suami, kayak gini terbang pinggan makuk. Ya, dengan sebab kuah semakuk, pinggan semakuk suami pula jenis pongoh gitu. Patang, maknanya kalau nak royak ke dia kok tak boleh. Tak, kita nak beri semakuk je, petang sekarang terbang pinggan makuk. Tu jadi pasal lain pula. Ya, jadi pasal lain gitulah. Jadi masing-masing isteri ni tahu dah suami dia tu pasang guna. Ya, kadang-kadang manusia ni ya boleh beri, bukan tak boleh beri. Tapi suami tu jenis ego, ya, sombong. Jenis aku lah dalam rumah ni, maknanya segala perkara kena royak ke belakang, kena minta sayang aku belakang. Seolah-olahnya gitulah. Ya, maknanya kena khabar belakang. Dia nak beri, tapi dia nak kita ni apa panggil biar dalam makluman dia. Ya, ada hak suami yang tak ada masalah. Ya, hak jenis tak kisah. Kau pandai awak lah, awak nak buat guna pun saya tak kisah. Jadi gitu mudah. Ya, tapi ada hak suami ni hak jenis ego gitu, tak boleh kalau tak khabar ke dia. Ya, kadang benda tu sikit je kita kata apalah sangat semakuk ni. Tak, dalam rumah tu dalam bekas besar seperiuk tu dia bukannya dia habis seorang pun. Ya, tapi hak jenis pesan gitu, maknanya nak kena royak, nak kena bagi tahu juga sepatah. Kalau hak jenis pesan gitu, itulah lagi lagi penting. Ya. Dia kata dan tiada harus pula keluar ia daripada rumahnya melainkan dengan izin suaminya. Maka jika berbuat ia nescaya melaknatkan Allah Taala dan segala malaikat itu marah hingga taubat ia atau kembali. Nah, kalau dalam bab ni ya, siapa yang mengaji kitab ni daripada awal sampailah ke muka surat 43 ni barangkali berapa kali dah rasanya. Kalau tanda tu nak bab keluar rumah tak ada izin ni, kalau bab keluar rumah tak ada izin ni, ya, 4-5 kali dah dia duk ulang. Jadi bendanya supaya macam kita royak gitulah. Kita bagi tahu gitu kan. Maknanya kalau nak pergi ke mana-mana pun khabar sepatah, bagi tahu sepatah kepada
kepada suami, ya. Dalam maklumang dia, ya. Baik, ketahui olehmu, hai segala perempuan, apabila musafir suamimu, maka jangan sekali-kali kamu bersuka-suka dan bermain-main, dan jangan pula perhiasan hingga pulang kepadamu oleh suamimu. Dia kata nak beritahu kepada para isteri ni, bila suami out session, ya, pergi offshore 2 minggu, hok jenis offshore lah, tak? Ataupun hok yang kalau hok bawa lori misalnya, bawa lori, ya, seminggu tak ada, bukan seminggu ustaz, dah 4 bulan dah tak balik. Ada juga pasal gitu, apa pasal gitu, ada juga 4 bulan tak balik, ya. Tu cerita lain lah pula, kan? Hok tak beri nafkah apa semua, ya. Hak ni hak suami yang musafir, suami yang musafir out station kerja, ada urusan, ya. Hak jenis naik kapal, ya, pergi sampai 2 minggu, 2 bulan, ada macam-macam. Dia kata kalau suami tu musafir, maka jangan sekali-kali kamu bersuka-suka dan bermain-main. Ya, maksud bersuka-suka dan bermain-main itu makna orang panggil apa? Maknanya kena jaga diri dan jaga rumah lah, dengan kata lain begitu. Tak. Bukan kata bersuka-suka dah. Dah kalau tak boleh bersuka-suka, maka berduka-duka lah, tak? Tak? Lawan pada suka tu jadi berduka-duka, duduk senyap, sedih. Pasal apa? Suami out session. Jadi tak boleh nak suka langsung. Bukan gitu. Maksud bersuka-suka dan bermain-main ini, orang panggil kena jagalah maruah, jagalah harga diri, jagalah rumah tangga. Ya, begitu. Ni mentang-mentang suami tak ada agak, ye sedap duduk seorang. Tak? Lepas tu dia buat parti rumah dia. Lepas tu pergi jalan ikut dah rumah orang tu, rumah orang ni, rumah tu, rumah orang ni. Bukan setakat jalan, jual ketupat pula. Tak? Jual ketupat. Ya, kalau jual ketupat sungguh kan nak menyara hidup tu tak apa. Tak? Ni jual ketupat tu maknanya mengumpat lah. Dia orang pergi situ, ya, cakap bab orang ni, pergi sini cerita bab orang ni, ya. Dia kata jangan bersuka-suka dan bermain, dan jangan pula perhiasan hingga pulang kepadamu oleh suamimu, kan? Sebab kita kata hak bab solat-solat, bab perhiasan ni pun sebenarnya asalnya untuk suami, ya, untuk suami. Ya. Jadi dengan kata lain, nak kena jaga diri, nak kena jaga rumah, nak kena jaga anak-anak, ya. Banyak pun dia nak kena jaga, kan? Harta suami dia tinggal ke kita ni, ya, pun nak kena jaga. Gitulah. Tapi suami itu pula bila musafir, isteri itu molek dah jaga rumah, jaga diri, jaga anak-anak apa semua. Tengok-tengok bila dia out station, dia pula main kayu 3. Tu tak jadi pula. Mentang-mentang musafir dia pula ambil peluang. Mentang-mentang isteri tak ada, mentang-mentang jauh daripada bini ni, buat cerita lain pula, ya. Ingat ke out session lama ni buat kerja pejabat apa benda, rupa-rupanya buka cawangan baru, tak, tanpa pendaftaran. Pasal gitu pula dah, tak ada wayak apa-apa, ya. Tu cerita lain pula, ya. Tu bahagian suami lah pula, dia kena jujur, dia kena tunaikan amanah dia sebagai suami. Jadi kita kata bahagian isteri, tu isteri kena buat, ambil tanggungjawab. Bahagian suami, dia pun wajib bertanggungjawab juga. Tak, bukan maknanya bila suami tu molek dah, dia tengok bahagian isteri ni molek dah. Jadi bila suami tu dia tengok bini dia jujur je, bagus je, lurus je, betul je, dia pun ambil peluang. Tak boleh pula. Ya, kita kata tanggungjawab dan hak tu kena ambil bahagian masing-masing. Suami bahagian dia, isteri bahagian dia, ya. Dan demikian lagi, jangan sekali-kali menyalahi akan janji suamimu. Hak janji dengan suami, sebut pasal lain, lepas tu buat pasal lain, ya. Hak janji dengan suami, dia kata jangan menyalahi. Dan kata Imam Al-Ghazali, adalah seorang lelaki keluar ia kepada musafir, ya, seorang lelaki keluar dia kepada musafir, dia berjalan out session, dan berjanji ia dengan isterinya bahawa jangan turun
daripada rumahnya tempat yang di atas kepada tempat yang di bawah. Rumah 2 tingkat. Rumah 2 tingkat. Jadi masa saya tak ada ni, awak dah satu ke bawah lah. Isteri dia kata tak apa, janji. Berjanjinya begitu. Jangan turun daripada tingkat atas, daripada tingkat atas kepada tingkat bawah. Dan adalah bapa perempuan itu pada tempat yang di bawah itu. Rumah 2 tingkat. Ayah orang puan ni dia kata duduk tingkat bawah. Maka sakit ia, takdirnya sakit. Maka menyuruh oleh perempuan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin pada turun kepada mendapat bapanya itu. Orang puan ni barangkali dia ada anak ataupun dia ada hamba ke dia ada siapa-siapa, dia atau wakil suruh pergi kepada Nabi bagi tahu keadaan, dia minta izin untuk turun. Dia kata dia berjanji dah dengan suami dia gini-gini. Nak minta turun daripada atas ke bawah, nak minta izin turun daripada tingkat atas ke bawah sebab ayah dia sakit. Minta izin pada turun kepada mendapat bapanya. Apa jawab Nabi? Maka sabda Nabi SAW, perbuat taat olehmu akan suamimu pula. Jadi orang mana yang mudah ambil janji dengan suamimu tu kena tunai ya. Maka mati bapanya, maka minta izin perempuan itu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keluarkan mengikut akan jenazah bapanya itu. Sekali lagi atau wakil ke ataupun khabar orang minta kena pergi kepada Nabi, nak minta izin untuk ikut serta jenazah ayah dia kok meninggal. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuat taat olehmu akan suamimu, yakni ikut olehmu akan janji suamimu itu. Hak janji dengan suami dulu kata tak boleh turun, tak boleh turun daripada tingkat atas ke bawah. Maka ditanamkan orang akan bapanya itu, padahal perempuan itu tiada hadir kepadanya. Sampailah waktu ke bumi pun tak ada juga. Tak pergi ke kubur. Dan tiada melihat ia akan dia, tak tengok. Pasal apa? Kes dia bukan tak pergi. Kes dia kerana hanya semata-mata kerana taat kepada hak janji dia dengan suami dia dulu. Maka setelah itu menyuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, iaitu Nabi pun hantar wakil pergi kepada orang perempuan ini mengkhabarkan akan dia bahawa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampun bagi bapanya itu sebab taat bagi suaminya. Jadi maknanya oleh kerana dia taat kepada suami dia itu, dengan taatnya itu Allah Taala ampun bagi ayah dia, dengan sebab dia taat bagi suami. Cuma kita kata kalau dalam kes yang macam ni, maknanya bila nak berjanji dengan suami itu orang panggil biarlah berjanji itu benda hak yang kita boleh buat. Kalau berjanji ni janji orang panggil dalam bentuk yang ekstrim lah. Maknanya siapa dapat nak turun tingkat atas tingkat bawah pun tak boleh. Sampai gitu jadi hak berjanji itu biar janji yang munasabah lah. Suami nak pergi ke laut. Bukan setakat out station, tapi siapa ke offshore tu. Nak tinggal darat ni 2 minggu, pergi ke laut ataupun naik kapal 2 minggu. Jadi dah anak sekolah ni guna bang, tak apa awak atas awak atas. Dah makan minum ni tak apa awak belilah. Dah ayah saya kapung tu tengah sakit tu, tengah sakit dah, kalau berlaku dah gitu gini guna boleh tak saya balik? Tanya sepatah. Dia kata tak apa misalnya dia kata tak apa kalau berlaku gitu gini tak apa awak balik ataupun ni boleh telefon misalnya, boleh telefon, boleh SMS. Jadi dari segi komunikasi itu mudah, mudah. Hak zaman dulu memang lah. Kalau dah out session kot nak telefon pun bukan ada. Tak ada apa benda. Kecuali kalau nak pergi turut suami juga, kena pergi atas orang, naik kuda, pergi cari suami kat mana-mana. Dan ni kita kata telefon mudah. Jadi dengan telefon lah. Ataupun benda-benda tadi tu. Maknanya janji itu dalam perkara-perkara hak yang munasabah. Dalam perkara yang munasabah. Sebab orang macam gini memang ada kan. Orang jenis kerja jauh musafir ni,
kena pula learning hok 2 minggu 2 bulan. Ya. Kalau isteri duduk sini, lepas tu suami kerja mana? Suami kerja kat negara Teluk. Tak, isteri duduk sini, isteri duduk di Teluk juga, Teluk Kalong. Lepas tu suami bukan duduk di Teluk Kalong tapi bekerja di negara Teluk. Lepas tu balik bila? Balik 3 bulan sekali. 3 bulan baru balik. Ataupun sebulan kerja di sebulan cuti. Ada jenis pasal gitu. Tapi komunikasi kan mudah. Hok jenis webcam pun ada internet apa semua, boleh tengok muka lagi. Ikut itu melalui webcam tu. Bercakap, suami ada sana bercakap sana, isteri duduk sini bersama dengan anak-anak. Jadi komunikasi mudah kita kata. Jadi apa-apa sekali pun yang penting biar komunikasi itu jangan ada orang panggil orang putih kata orang putih pula. Orang Cukar kata communication breakdown. Atau orang Cukar. Orang sini kata gua ni tak tahu lah. Tapi orang Cukar kata, kampung saya kata orang panggil communication breakdown. Maknanya dari segi komunikasi itu tak molek. Tak, komunikasi tak molek. Yang penting sekarang ni dalam rumah biar kata komunikasi kita ni biar molek. Makna wayar tu jangan wi putus. Kalau wayar putus berat. Kalau wayar putus berat. Jadi maknanya bagi isteri yang ada suami ni, maknanya gitu. Komunikasi tu biar molek sama. Tak cakap khabar, nak bagi tahu gitu gini, masalah izin tak izin, barang tak barang, duit tak duit, anak tak anak apa semua, kan? Kok belum kahwin yang gitu bukan main duk komunikasi. Dok sampai 5 jam 6 jam duk bergayuk di telefon. Tak, bukan sinilah tempat lain kan. 5 jam 6 jam dak apa. Tak ada kursi pun dak apa. Diri cacang gitu kan 5 jam 6 jam. Memang tak ada kursi pun. Tengok budak-budak muda tu belum kahwin. Boleh bergayuk situ. Telefon awam tu jadi telefon hok dia je. Telefon awam tu jadi telefon hok dia. Tapi lepas daripada kahwin, 4 jam 5 jam tu tak ada dah. Faham mana pergi 4 jam 5 jam. Ada. Nak boleh seminit pun tak boleh dah. Kita kata jangan. Hok lepas kahwin inilah hok yang sebetul-betulnya. Jadi komunikasi tadi tu cakap khabar gitu gini, jangan ada communication breakdown. Tak. Biar siapa maklumat apa semua ikutlah. Walaupun benda-benda kecil sekali pun. Walaupun benda kecil. Saya nak pergi sini, saya beli barang ni, saya buat benda ni. Tak, saya pakai duit abang benda ni. Tak, saya nak gitu gini, ada belakang. Biar senang. Jadi dia kata bahawa sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala rela telah mengampun bagi bapanya itu sebab taat bagi suaminya. Dan setengah daripada adab dia kata yang lazim atas isterinya, maknanya adab yang lazim atas isterinya, maknanya adab-adab yang mesti orang puang ni ataupun isteri ni kena ada lah. Apa benda? Kasih sayang ia atas segala kelakuan suaminya. Maknanya apa benda yang suami dia buat, perangai dia tu kena kasih sayang lah. Suami buat begitu, suami buat begini. Maknanya kena kasih sayang. Payah juga tu. Kalau kelakuan suami tu hok molek, alhamdulillah memang kasih sayang lah. Kalau kena kelakuan suami hok teruk juga, nak kasih sayang guna ustaz. Berat sikit lah. Suami berahingai. Tak, suami berahingai. Kerja dia bukan kerja ke laut dak. Tak, kerja dia atas darat tapi dia berahingai. Ada masa kosong pergi tepi pantai. Ada masa kosong turun ke laut. Cadak sotong. Maknanya dia kata dah isteri kena kasih sayang abang tu. Jangan ada lah. Abang ni mentang-mentang ada masa kosong sikit juga turun ke laut. Ada masa kosong sikit pergi cadak sotong. Ada masa saya nak shopping tak boleh. Contoh. Nak pergi TMC tak boleh. Dah turun ke laut semua, ada masa kosong. Dia kata maknanya adab yang lazim atas isterinya kasih sayang ia atas segala kelakuan suaminya. Tapi kelakuan yang baik dah. Kalau kelakuan tak baik, kelakuan dia, kelakuan suami dia benda.
Jenis suka bersembang kedai kopi. Ada masa kosong sembang kedai kopi. Tak, rumah tak tahu ke mana, anak tak tahu ke mana, itu kelakuan yang orang panggil kau bercanggah dengan syarak apa benda siapa dak hera sakit demam anak gitu. Gini tak boleh lah pula. Tak nak kasih sayang guna. Maksud dia kasih sayang ia atas segala kelakuan suaminya, perangai-perangai yang kegemaran suami ataupun benda hok dia suka lah. Ya. Suami kelakuan dia pergi kebun. Tak, misalnya pergi kebun. Dia ada masa kosong, ya, suka tanam benda tu, suka cara kebun dia. Dah. Kita bagi isteri ni kasih sayang nak kan? Tak, dia bagi kebun. Ataupun jenis suka bela kambing. Tak. Misalnya duk main dengan kambing dia. Tak. Abang ni sayang ke kambing daripada sayang ke saya. Saya ni teruk pada kambing lagi. Tak. Duk cara ke kambing dia tu habis kan. Siap dengan pagar, siap dengan gitu gini. Kita hok di rumah ni duk cara langsung. Tak. Ya saya lah jadi kambing. Payah-payah nak biar saya jadi kambing baru nak cara ke saya. Tak. Tu suami teruk dah sangat tu kan. Nak maknanya kalau dia bagi cara ke kambing gitu gini gitu tak apa lah. Tak, tapi hok bini di rumah ni kena cara juga. Jangan maknanya cara ke kambing tu lebih daripada cara ke bini pula. Tak, itu dah terbalik tu. Warna si hok bini ni. Kan? Kambing ke ataupun bini hok duduk rumah ni. Hok suka bela kambing, hok suka kebun, suka gitu gini pun hok suami ni tak apa, tak salah kita kata dalam bab-bab yang harus tu. Tapi janganlah sampai apa panggil abai tanggungjawab. Kelakuan suaminya duk berahi ke kereta, duk jaga ke kereta. Nak kereta tu molek tapi nya pasang ikut uning, ya. Pasang spare part gitu, ya. Hok bersih ke kereta gitu gini. Jadi duk cara ke kereta tu lebih daripada duk cara ke rumah tangga. Tu duk kena pula kan. Kita kata benda tu benda yang harus, tak apa. Ya. Tapi maknanya hok tanggungjawab tadi tu kena tunaikanlah. Tak, tanggungjawab terhadap rumah tangga, isteri, anak-anak gitu gini apa semua. Tapi dia kata maknanya atas isteri ni, ya, antara adabnya yang kena ada iaitu kasih sayang ia atas segala kelakuan suaminya. Maknanya kegemaran suami ke perangai-perangai dia selagi tidak bercanggah dengan syarak, selagi tidak bercanggah dengan agama, gitulah. Dan memeliharakan ia akan harta suaminya. Kena pelihara harta suami. Tak, kalau mana suami ni sipang dengan kita ni, orang puang, ya, duit dia ke, barang-barang dia ke, benda ke, kita kena jaga lah. Ya. Sama ada suaminya itu hadir atau ghaib. Maknanya sama ada suami itu ada rumah ataupun pergi kerja, musafir, ya. Dan kasih sayang ia dengan segala kerabat suaminya. Maknanya kaum kerabat suami dia, adik-beradik dia, ya, mak ayah dia, keluarga dia, kita pun kena kasih sayang juga. Ya. Dan kasih sayang akan segala anak suaminya. Kalau takdirnya, ya, kita ni kahwin dengan dia tu, hok dia dia tu duda misalnya. Dia pun dah ada anak dah. Misalnya daripada bekas isteri dia yang dahulu. Anak tiri lah, dengan kata lain anak tiri. Ya. Jadi bukan anak kita. Tak. Maknanya anak tiri kena kasih sayang juga. Tak. Jangan jadilah super macam hok lagu Melayu lama tu. Tak. Ibu tiriku hanya sayang kepada suami saja. Tak. Hak tu lagu sempena benda tu. Lagu sempena hari ibu. Ya. Bukan ibu tiri, ya. Jadi dia kata kasih sayang akan segala anak suaminya. Walaupun bukan anak kita, tapi kerana kita kahwin dengan dia, maka adalah anak tiri kita ni kena sayang juga, dia kata. Dan memeliharakan ia daripada memaki anaknya. Pelihara dia daripada maki anak dia. Anaknya itu sama ada anak dia sendiri ataupun anak suami dia lah. Ya. Kalau anak, takkanlah nak maki anak sendiri, tak. Kita kata, ya, takkan nak maki anak kita sendiri, ya.
Tapi kadang-kadang setengah moknya gitulah. Dia marah sangat ke anak dia. Akhirnya dia kata benda ke anak dia, "Natang budak ni." Tak. Maknanya kalau dia kata binatang ke anak dia, dah mok dia jadi mana? Ya, kita kata jangan ajar. Maknanya perkataan jenis kapung, jenis apa semua tu, dah sah lah. Tak dah sah. Kalau masih ada lagi tu, tinggal benda tu. Tak tinggal. Ya. Dan memeliharakan pula daripada melawan perkataan suaminya. Jadi kalau apa benda yang suami kata, kalau benda tu tidak bercanggah dengan syarak, ya, apatah lagi kalau benda tu hak betul dengan syarak, dengan agama, maka dengarlah. Ya. Ini antara adab-adab yang dia kata lazim atas isteri itu. Ya, beberapa perkara tadi hak yang disebut kena buat. Ya, wallahu a'lam.